Kembali kita dalam Pai Sharing. Hari ini kita akan bahaskan mengenai tidur. Tidur tu apa? Tidur ni adalah satu keadaan di mana kita pejamkan mata dan badan berada dalam keadaan yang sepadas sebab badan kita tengah mengalami proses istirahat. Ada 3 istilah yang menerangkan tidur dalam Islam, iaitu hayyullah, qayyullah dan juga ainullah. Yang bezakan maksud tidur bagi ketiga-tiga istilah tadi ni adalah pada waktu tidurnya. Tapi antara ketiga-tiga istilah tidur tadi tu hanya satu sahaja tidur yang memberikan pahala dan membawa banyak manfaat kepada tubuh badan kita, iaitu qayyullah. Waktu qayyullah, maksud qayyullah ni adalah tidur sebentar di siang hari. Confuse lagi? Ataupun bahasa orang putihnya kita panggil sebagai nap, nap, nap. Mesti dah tahu kan? Untuk laksanakan amalan qayyullah ni ada waktu spesifik. Mungkin kita boleh sesaja hentam suka hati, walaupun definisi tengah hari tu panjang waktunya. Waktu yang sunat ataupun waktu yang paling afdal untuk kita laksanakan amalan qayyullah ataupun tidur sekejap di siang hari adalah pada pukul 12 tengah hari sehingga sebelum masuknya waktu zuhur, iaitu sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur, bukannya semasa azan zuhur ataupun selepas azan zuhur. Sebab kena bangun sebelum azan zuhur adalah sebagai persiapan kepada diri kita untuk laksanakan atau mendirikan solat zuhur. Tempoh untuk tidur adalah antara 10 hingga ke 30 minit sahaja berserta dengan niat. Tapi tak bolehlah kak, saya tak sempat nak tidur waktu tu. Tak apa, jangan risau. Ada 2 waktu yang dibolehkan untuk kita laksanakan amalan qayyullah, iaitu yang pertamanya adalah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Yang kedua adalah selepas melaksanakan solat zuhur. Jadi dekat sini kita bolehlah cuba untuk susun balik jadual harian kita supaya waktu tengah hari ini dapat diisi dengan amalan qayyullah ataupun tidur sekejap. Kemudian kita solat zuhur dan juga lakukan aktiviti harian kita seperti biasa. Kenapa dalam ketiga-tiga istilah tidur yang kita bincangkan tadi hanya qayyullah sahaja tidur yang memberikan pahala dan juga membawa banyak manfaat kepada tubuh badan kita? Antara manfaat qayyullah adalah pertamanya, salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadikan amalan qayyullah ataupun tidur sekejap di siang hari sebagai rutin harian untuk memudahkan baginda bangun pada lewat malam bagi mendirikan solat ataupun ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya qayyullah ni adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang makin dilupakan oleh masyarakat sekarang. Bila lepas ni kita praktikkan dan laksanakan balik sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu berqayyullah dalam rutin harian kita. Sebab apa yang Nabi Muhammad SAW laksanakan itu adalah salah satu manfaat. Kedua, qayyullah ni adalah merupakan salah satu kekuatan bagi mereka yang ingin bangun malam ataupun berqiyamul lail bagi melaksanakan ibadat ataupun kebaikan yang lain, dan juga merupakan amalan para solehin. Nak bangun malam ni bukannya mudah. Ia perlukan kekuatan rohani dan juga fizikal. Sebabnya nak bangun pada lewat malam tu dah satu, kemudian kita nak kena berjaga dan juga laksanakan ibadat pada malam harinya. Hanya orang yang terpilih dan diizinkan oleh Allah sahaja akan diberikan kekuatan untuk bangun pada waktu malam bagi melaksanakan ibadat ataupun kebaikan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh berusaha buat pelan-pelan dan praktikkannya dalam kehidupan seharian kita. Antara kekuatan fizikal yang kita boleh amalkan adalah dengan berqayyullah lah. Sebabnya bila kita berqayyullah ataupun tidur di siang hari ni, dia ibarat macam kita kumpulkan tenaga pada siang harinya untuk kita gunakan pada malam harinya. Kalau cari ataupun tanya apakah tips untuk kita bangun malam ataupun berqiyamul lail ni, rata-rata akan jawab ataupun akan bagi tahu, laksanakanlah ataupun amalkanlah qayyullah pada harinya. Tak percaya? Cubalah cari. Tapi macam mana pula situasi kita melaksanakan qayyullah di siang harinya tapi kita tak mendirikan qiyamul lail pada malam harinya? Sudah. Yang situasi ni ada disebutkan oleh rahimallahu ta'ala anhu dalam kitab Hidayatus Salikin. Situasi bagi orang yang melaksanakan qayyullah tapi tidak mendirikan malamnya dengan ibadat ataupun kebaikan yang lain, mereka ini seperti orang yang bersahur tetapi tidak berpuasa. Fahamlah kan?
Manfaat ketiga Qailullah adalah untuk meningkatkan ataupun top up kembali tenaga badan. Badan manusia pada waktu tengah hari adalah pada keadaan yang lemah ataupun lesu. Sebab logiknya, badan kita ni dah separuh hari menggunakan tenaga untuk kerja harian. Dan juga sebab faktor cuaca. Sebabnya, waktu tengah hari ni, kedudukan matahari ni adalah pada kemuncak langit ataupun orang panggil sebagai waktu rembang. Jadi pada waktu tengah hari badan kita berada dalam keadaan yang lesu. Dan tak heranlah kalau kita perhatikan dalam kehidupan normal masyarakat, kebanyakan mereka yang rehat pada waktu tengah hari akan mengambil peluang mengisi perut bagi menambahkan tenaga. Betul tak? Tapi ada perkara yang laki power untuk kita tambahkan tenaga, iaitu dengan mengamalkan Qailullah. Dengan tidur sekejap, badan kita ni akan lepaskan bebanan kerja yang kita hadapi pada hari tersebut secara semula jadi. Dan yang paling best lagi, lepas daripada kita laksanakan Qailullah ni, fungsi otak, fungsi badan dan juga emosi kita berada dalam keadaan yang lebih baik, iaitu badan kita jadi lebih cergas, kita akan lebih fokus menjadikan kualiti kerja ataupun aktiviti harian kita selepas itu menjadi lebih bermutu. Yang keempat, amalan Qailullah ni merupakan salah satu adab sebelum kita melaksanakan solat zuhur. Macam tak pernah dengar kan? Tapi dibahaskan dalam kitab Hidayatus Salikin dalam bab adab-adab sebelum melaksanakan solat. Lepas dah tahu kebaikan ataupun manfaat berqailullah ni, saya rasa sangat respect lah dengan institusi pekerjaan ataupun sekolah yang memperuntukkan sedikit waktu kepada pekerjanya ataupun pelajarnya untuk berqailullah ataupun tidur sekejap di siang hari. Sebab kita tahu terdapat 1001 manfaat bila kita mengamalkan qailullah di siang hari. Sebenarnya ada banyak lagi kajian yang membahaskan tentang kebaikan ataupun manfaat qailullah ni, tapi cukuplah sekadar 4 itu sahaja dulu. Sekarang dah tahu kan? Marilah kita sama-sama memanfaatkan amalan qailullah ni dalam kehidupan seharian. Kurangkan alasan, tingkatkan amalan. Semoga kita menjadi insan yang sentiasa memperbaiki diri. Wallahualam.